Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Antara beberapa siri penafian ataupun cerita fitnah yang saya sudah kongsi sebelum ini, di dalam video sebelum ini. Pertama, yang melibatkan kes kematian Zara Khairina. Pertama, berkaitan dengan audio yang tular. Kedua, berkaitan dengan mesin basuh yang memang ramai orang sudah bercakap tentang ini. Dan yang ketiga, berkaitan dengan Ibu Zara nak saman dokter kalau saya tak silap. Dan ada lagi satu yang keempat, tapi saya dah lupa. Nah, antara beberapa yang dinyatakan fitnah ini yang perlu kita faham dan kita perlu stop percaya kepada perkara ini. Berkaitan dengan cerita yang melibatkan mesin basuh. Akhirnya, guru ataupun dalang yang mengeluarkan video tersebut akhirnya ditangkap. Maksud saya, kedapatan. Guru akui video Zara dalam mesin basuh hanya konten. Teman-teman, saya tidak menyokong perkara ini. Guru bahasa Inggris yang memuat naik video yang kononnya memaparkan Zara Khairina Mahathir, 13 tahun, dimasukkan ke dalam mesin basuh, mengakui bahwa ia hanya sekadar konten. Saya terfikir macam mana seorang guru yang perlu menjadi teladan kepada ramai orang, kepada murid. Kenapa beliau memuat naik video yang memaparkan Zara Khairina dimasukkan ke dalam mesin basuh dan mengakui bahwa ia hanya sekadar konten? Saudara-saudara, saya tidak setuju dengan perkara ini, dengan apa yang dilakukan. Ini didedahkan oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution di Dewan Rakyat. Katanya, guru yang memuat naik video berkenaan sehingga tular di media sosial membuat pengakuan selepas ditahan polis. Kita tahan seorang guru yang membuat konten di TikTok bahwa adik Zara dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam mesin basuh. Bila kita soal siasat, kenapa buat begitu? Jawabnya, saya hendak buat konten. Tetapi konten itu ditelan bulat-bulat oleh sebahagian besar rakyat di dalam dan luar dewan. Dia nak buat konten dia, kata. Tapi cara dia susun ayat seolah-olah begitulah puncak kematian. Di sini saya nak sebut kita tak boleh berdasar kepada sentimen dan emosi, kata Saifuddin. Menurutnya, tindakan tidak bertanggung jawab itu amat dikesali kerana berjaya mempengaruhi sebahagian rakyat Malaysia, sedangkan fakta yang dikemukakan adalah palsu. Guru itu ditahan dan akan dituduh jika mendapat persetujuan Jabatan Peguam Negara. Saifuddin Nasution turut mendedahkan ketika di soal siasat, guru itu mengakui tidak mempunyai sebarang bukti, sebaliknya hanya mahu menarik perhatian di media sosial. Zara Khairina, pelajar tingkatan 1 SMKE Tunduk Datuk Mustafa Papar, ditemui tidak sadarkan diri berhampiran longkang asrama pada jam 3 pagi 16 Julai sebelum disahkan meninggal dunia sehari selepas itu. Jadi teman-teman, kita jangan mengambil cerita-cerita yang kita sendiri tidak tahu sumbernya. Akhirnya Menteri Dalam Negeri mengesahkan ini adalah berita palsu dan guru itu ditahan dan akan dituduh jika mendapat persetujuan AGC ataupun Jabatan Peguam Negara. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, berkaitan dengan kematian misteri adik Zara Khairina yang masih menjadi persoalan, masih menjadi tanda tanya kepada ramai orang sehingga hari ini, terutamanya di Sabah dan juga di Malaysia. Ada yang berkata ini melibatkan VVIP ataupun mana-mana orang-orang kenamaan. Tapi pada akhirnya,
perkara-perkara ini dinafikan, disahkan fitnah. Tapi apa pula pandangan daripada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution? Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution dalam satu pengakuan menafikan bahwa terdapat cobaan untuk menutup atau memanipulasi kes berhubung kematian tragis Zarah Khairina Mahathir yang berumur 13 tahun di Sabah. Walaupun mengakui terdapat ketidakpatuhan terhadap beberapa prosedur, tetapi tegasnya ini tidak mengganggu integritas siasatan. Tuduhan mengatakan bahwa kes ini coba ditutup, dimanipulasi adalah tuduhan yang sangat berat. Nah, kepada Anda di luar sana yang mungkin tertanya-tanya, adakah kes Zarah Khairina Mahathir, kematian adik Zarah ini, pertama, adakah coba ditutup oleh pihak-pihak berkuasa, coba cover beberapa VIP ataupun orang-orang kenamaan? Menteri Dalam Negeri sudah membuat pengakuan. Tuduhan mengatakan bahwa kes ini ditutup ataupun coba untuk dimanipulasi adalah tuduhan yang sangat berat. Ia tidak mencerminkan realiti tindakan pihak berkuasa daripada awal sehingga kini. Menurut Saifuddin Nasution di Dewan Rakyat dalam taklimat berkaitan dengan isu ini. Dalam ruangan komen melalui Facebook page Malaysia Kini yang saya lihat, dalam ruangan komen, Saifuddin ni bukan boleh percaya sebab dia ni penipu. Tak percaya tengok nanti apa pula kenyataan yang dia keluarkan. Ini saya tidak tahulah kenyataan daripada salah seorang pengguna media sosial. Lepas tu komen seterusnya berkata, itu hari Kementerian Dalam Negeri dah bagi tahu siasatan dah selesai. Lepas tu baru pula bukti aman ambil alih. Bukit aman ambil alih. Tolong dengar kenyataan Menteri KDN sebelum ini. Hari pula bawa cerita lain. Nanti akan keluar cerita lain lagi. Seterusnya komen berkata, Datuk Seri Panglima baru je dapat gelaran. Kisah adik Zarah membuktikan doa orang yang dizalimi didengari tanpa penghalang. Nah, tuan-tuan dan puan, mereka kata macam mana kes yang terkait dengan anak dia. Macam itulah kes arwah adik Zarah. Kalau boleh, semua nak sembunyi. Nah, tuan-tuan dan puan, kita hanya menantikan kebenaran. Tapi yang terkini, Menteri Dalam Negeri menafikan polis cuba tutup kes Zarah. Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara keputusan yang kita nantikan adalah berkaitan dengan kes kematian misteri adik Zarah Khairina. Seluruh rakyat Sabah, seluruh Malaysia menuntut keadilan untuk Zarah Khairina. Siapapun juga pelaku dia dalam bagi kematian Zarah adalah tanggungjawab pihak berkuasa untuk membongkarkan, mendedahkan identiti mereka, dan yang paling penting, mereka ini dikenakan tindakan yang setimpal. Saudara-saudara, antara keputusan yang dinantikan, inquest Zarah bermula 3 September. 195 saksi dipanggil. Bayangkan saudara-saudara, bukan 10, bukan 20, tapi 195 saksi dipanggil. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan sebentar kepada Anda. Ini adalah terapi imun. Produk ini adalah untuk mendidik, meningkatkan, dan menyeimbangkan sistem imun badan. Sekiranya Anda ada alami masalah kesehatan, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera untuk mendapatkan tips terapi imun. Mahkamah Coroner Kota Kinabalu menetapkan 3 September untuk memulakan prosiding siasatan kematian pelajar tingkatan 1 Zarah Khairina Mahathir. Coroner Azrina Aziz menetapkan prosiding itu berlangsung mulai 3 hingga 4 September, 8 hingga 12 September, 17 hingga 19 September, serta 22 sehingga 30 September.
Terdahulu, pegawai pengendali Muhammad Fairuz Johari, yang juga timbalan pendakwa raya, memaklumkan bahwa Jabatan Peguam Negara (AGC) telah memohon agar siasatan kematian Zahra Khairina 13 tahun. Dia berkata, seramai 195 saksi terlibat dalam kes berkenaan. Namun senarai akhir saksi akan dimuktamadkan sebelum prosiding bermula. Azrina turut meminta agar senarai saksi berkenaan dimuktamadkan. Turut bertindak sebagai pegawai pengendali ialah TPR Dana Arabi Wazani, Afik Agos, dan Dacia Jane Romanus. Zahra Khairina disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu pada 17 Julai selepas dimasukkan sehari sebelumnya. Dalam kenyataan, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Datuk Mustafa (SMKE), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa, ditemukan tidak sadarkan diri dalam longkang berhampiran asrama sekolah berkenaan pada pukul 4 pagi 16 Julai. Dalam kenyataan pada Rabu, AGC maklumkan satu inkues akan dijalankan bagi menyiasat kematian Zahra Khairina bagi meneliti laporan siasatan yang dikemukakan PDRM.